Terima kasih Tuan Speaker kerana memberikan saya ruang juga untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan ini. Tuan Speaker, seperti mana kita semua sedia maklum, Tuan Speaker, Malaysia adalah satu negara di mana kita ada sistem demokrasi dan dalam sistem ini kita ada seorang peguam yang menasihatkan kerajaan Malaysia dan beliau juga adalah seorang yang melaksanakan fungsi sebagai pendakwa raya. Orang itu, Tuan Speaker, adalah peguam negara kita dan beliau diberi kuasa di bawah artikel 145 Perlembagaan Persekutuan buat tujuan-tujuan tertentu, khususnya berkaitan dengan buat keputusan selepas adanya siasatan dan sekiranya perlu untuk ada pendakwaan di dalam kes-kes yang tertentu. Dan jawatan ini sangat penting, Tuan Ketua, dan kita semua lihat bagaimana keputusan seseorang itu apabila dibuat tidak ataupun hampir tidak boleh dicabar oleh mana-mana pihak, dan kita perlu terima keputusan tersebut. Tuan Speaker, kita dalam satu keadaan yang agak aneh kerana saya dimaklumkan bahawa pada masa ini soal berkenaan dengan siapa yang menjadi peguam negara di Malaysia adalah soal yang terbuka. In other words, it would appear that at this point in time we do not have an Attorney General. Saya nak minta kepada kerajaan untuk memberikan penjelasan sebenarnya apa telah berlaku. Kita sebelum daripada ini ada peguam negara, Sri Idrus, dan kita lihat apa disebut sebagai perkhidmatan dia telah pun tamat. Walaupun begitu, tidak ada sebarang berita yang kita terima berkaitan dengan siapakah yang dilantik untuk menggantikan beliau ataupun sekiranya beliau telah pun dilanjutkan perkhidmatannya sebagai peguam negara. Tuan Speaker, ini sangat penting kerana kita lihat banyak kes-kes besar yang sedang berlangsung di mana ada pendakwaan, kes-kes yang telah pun menarik perhatian bukan saja mereka-mereka di rantau ini tetapi juga di seluruh dunia berkaitan dengan kes-kes tertentu. Adakah lantikan ataupun tidak lantikan peguam negara ini akan mempunyai kesan terhadap kes-kes tersebut. Tuan Speaker, saya juga di situ ataupun berkenaan topik ini hendak menyatakan bahawa kita lihat Jabatan Peguam Negara baru-baru ini. Banyak perkara yang berlaku tetapi kita lihat bagaimana sunyi sepi, tidak ada sebarang penjelasan diberikan. Keputusan-keputusan dibuat dalam siasatan-siasatan tertentu. Baru-baru ini disebut ataupun diumumkan bahawa kes melibatkan Pagoh umpamanya, dia kata tidak ada kes. Dan itu adalah hasil daripada jawapan di dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi tidak ada alasan diberikan. Bagaimana kalau ada laporan siasatan dilaksanakan, kemudian dia kata tidak ada kes. Begitu saja. Jadi kita hendak tahu, adakah peranan peguam negara tidak juga termasuk perlu untuk memberi penjelasan bila ada masa sistem perundangan diungkitkan, orang tanya soalan berkenaan dengan kes-kes tertentu, ada isu-isu perundangan yang berbangkit, tidakkah ada sebarang tanggungjawab dalam peranan peguam negara untuk keluar dan beri penjelasan tersebut? Ini saya rasa cukup basic. Kita ambil satu kes sebagai contoh. Baru-baru ini ada berita berkaitan dengan tuntutan sulu terhadap negara kita. Dan ramai yang memberikan pendapat-pendapat yang berbeza. Tuan Speaker, jumlah dia bukan kecil. Jumlah dia cukup besar. Saya baca mencecah 65 bilion. Dalam keadaan tersebut, kenapa tidak ada sebarang penjelasan ataupun statement dikeluarkan oleh pihak atau Jabatan Peguam Negara? Takkan kita ada peguam negara yang duduk dan tidak memberi sebarang penjelasan? Kes itu tidak diwakili pihak daripada Malaysia. Kita nak tahu kenapa. Kemudian sekarang ada keputusan ini, siapa yang akan tanggung? Bagaimana akan ditanggung? Apakah tindakan seterusnya? Adakah perlunya kita sebagai rakyat Malaysia menerima begitu saja satu keputusan? Apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan? Ini perkara-perkara yang saya rasa ada peranan peguam negara. Beliau harus bersuara dalam keadaan-keadaan sedemikian. Jadi kita lihat, Tuan Speaker, peranan
peguam negara sangat penting dalam kes-kes ini. Kes-kes di mana pertuduhan-pertuduhan ditarik balik misalnya. Ada penama-penama yang telah pun dituduh, dibawa ke mahkamah, kemudian ianya ditarik balik. Bukankah peguam negara seharusnya memberikan satu penjelasan kenapa? Kalau ada asas dalam representasi dan sebagainya, kita kena jawab, kita kena beri tanggungjawab. Kes yang berlaku melibatkan suami Tan Sri Zeti misal katanya. Ramai yang tanya soalan hari ini. Kenapa tidak ada tindakan dan sebagainya? Ini satu perkara yang harus dijawab oleh peguam negara. Tapi tidak ada jawapan. Sunyi sepi. Kenapa? Kepada saya, kalau ada kes, kalau ada aduan dibuat, perlu ada siasatan, kita siasat. Jangan kita ada keadaan di mana kita nak persalahkan pihak-pihak tertentu. Saya baca ada kenyataan dibuat oleh menteri. Yang kata oleh kerana MCO, pihak polis tidak boleh pergi ke Singapura. Speaker, you have experience yourself. That cannot be. Tidak perlu untuk kita memberhentikan siasatan kerana ada MCO. Bukan saja itu, Tuan Speaker, saya baca, saya lihat banyak daripada wakil-wakil atau pegawai kerajaan yang pergi ke Singapura ada ruang untuk kita ini meneruskan dengan siasatan. Lagipun kalau kita lihat, Tuan Speaker, kalau kita lihat ke Singapura, Singapura itu ada polis sendiri. Kalau kita perlu bantuan, maka bantuan itu perlu kita pohon daripada polis di sana. Mereka ada jurisdiction di situ. Bukan pihak polis daripada sini kita pergi ke Singapura dan terus kita pergi ketuk pintu orang dan ambil statement. It doesn't work that way. Dan saya lihat bagaimana kita ada kenyataan daripada IGP yang terdahulu, Sri Musa Hassan. Beliau kata ini alasan saja. Tuan Speaker, kita tidak boleh ada keadaan sedemikian. Bila kita lihat kes-kes begini, tidak ada sebarang respons daripada peguam negara. Kemudian kita ada ulasan ataupun kita ada statement komen daripada bekas IGP. Ramai pegawai polis yang juga tanya soalan itu. Saya rasa ini satu perkara yang menteri perlu memberi penjelasan. Kenapa kita ada peguam negara yang langsung tidak memberi sebarang penjelasan berkenaan dengan apa jua kes. Ini saya rasa cukup penting. Bukit Geluguk ada bangkitkan tadi berkaitan dengan isu EAIC. Baru-baru ini Tuan Speaker ada satu aduan dibuat. Saya bangkitkan juga di dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan pihak ataupun anggota polis yang telah pun dikatakan mewujudkan satu kartel di dalam PDRM. Jadi perkara itu dibawa ke EAIC dan saya tengok ada berita dikeluarkan di mana EAIC mengatakan bahawa tidak ada asas untuk kita terima apa yang disebut di dalam aduan tersebut. Ini apa yang dibaca EAIC dengan izin Tuan Speaker could not confirm ex-IGP's allegation of cartel in the police force. Ini apa yang disebut. Kemudian esok hari dia, kita ada kenyataan balas daripada Tan Sri Abdul Hamid Bado yang membuat aduan itu pada masa itu. Beliau kata, EAIC findings on alleged police cartel shallow and incorrect. We can't leave it hanging like this, Tuan Speaker. Kita tidak boleh ada keadaan di mana pegawai-pegawai yang paling tinggi di dalam kerajaan ataupun di dalam sistem siasatan polis atau SPRM, bila ada aduan dibuat atau aduan terhadap mereka ini, di mana peguam negara? Peguam negara perlu memberikan penjelasan. Adakah apa yang disebut sebagai findings ini betul? Saya nak tahu, adakah Tan Sri Abdul Hamid Bado dipanggil sebagai saksi? Adakah EAIC ini minta daripada beliau untuk memberi kenyataan, kemudian siasat dan sebagainya? We need to know this. Kemudian yang lebih kepada saya yang lebih penting, kalau kita lihat kepada apa yang disebut oleh EAIC ini, Tuan Speaker, dia kata begini, EAIC Chairman Tan Sri Muhammad Siddiq Hassan said, however, the Commission found, Tuan Speaker, found support for allegations that some police officers were involved with criminal syndicates based on witnesses' testimony and documents obtained by EAIC. Maknanya memang benarlah apabila ada siasatan, Komisen berjumpai ada keterangan yang menunjukkan bahawa ada pihak-pihak polis tertentu yang terlibat dalam apa yang disebut sebagai sindiket jenayah ini. Dan seterusnya, he added that the Commission's findings have been submitted to Chief Secretary to the government Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Saya nak tanya, kita buat siasatan menunjukkan ada pihak-pihak yang terlibat dengan sindiket jenayah. Kenapa laporan itu dihantar kepada Chief Secretary? Bukankah seharusnya perkara ini dilaporkan dan tindakan diambil oleh Jabatan Peguam Negara?
Ini masalah dia, Tuan Speaker. Kita ada keadaan di mana pegawai-pegawai tertinggi membawa ke depan isu-isu yang melibatkan pihak polis atau pihak badan siasatan yang berlainan, ianya disiasat secara dalaman kerana kononnya perkara-perkara yang akan dibangkitkan itu adalah sensitif. But after that, there's no action. Apa berlaku? Dan di sini saya ingin petik berkaitan dengan Tan Sri Azam Baki. Tuan Speaker, kita semua tahu soalan dibangkitkan berkaitan Tan Sri Azam Baki itu adalah soalan yang telah pun menarik perhatian umum. Di situ disebut bahawa laporan polis juga dibuat. Apa berlaku kepada laporan polis itu? Kenapa senyap? Where is our AG? Kenapa tidak ada jawapan daripada beliau? Kita lihat perlembagaan persekutuan, sangat penting undang-undang itu, beri kuasa kepada dia. Tapi hari ini, ada AG atau tidak pun kita tak tahu. Apa sudah jadi kepada kerajaan ini? Perdana Menteri kita kena jawab. This is not good governance. Bagaimana kita nak berdiri sini dan kita ini nak support such a position? Itu satu perkara yang harus dijawab oleh Perdana Menteri di dalam Dewan yang mulia ini, Datuk Speaker. Datuk Speaker, dalam keadaan yang sama, Datuk Speaker, baru-baru ini kita lihat ada kenyataan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Paguh. Beliau di dalam satu acara di Johor telah pun membuat kenyataan dan beliau kata sebegini. Ya, laporan dia saya petik daripada Melemail bertarikh 19 hari bulan Februari 2022. Ini judul dia, ex-PM Muhyiddin claims Malaysia's finances wearing very thin, promises, Tuan Speaker, to reveal more in time. Nah, ini apa dia kata? Malaysia is more financially troubled than what is being painted by the UMNO-led federal government, according to former Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia tanya, how long can we last? How long will our annual revenue be able to pay salaries and support our national development? Will we have enough money to support our huge pension payment? Ini apa yang dibangkitkan oleh bukan saja ahli parlimen, tetapi seorang bekas Perdana Menteri. Dan beliau kata beliau ada akses kepada dokumen-dokumen tertentu. Apabila beliau menyatakan perkara itu, beliau kata dia akan expose dokumen-dokumen dalam masa depan. I will leak it in time. The position of our national finance. Tapi Speaker, selepas daripada itu kita lihat bagaimana ada jawapan diberikan oleh Menteri Kewangan kita. Menteri Kewangan kita memang dia tak setuju. Dia kata ini, I am confident that we can recover based on our plans and continue to draw investors to Malaysia. Dalam masa yang sama, Tuan Speaker, kita lihat laporan-laporan polis dibuat. Laporan-laporan polis dibuat terhadap Paguh, di mana dikatakan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Paguh itu adalah dokumen-dokumen yang diklasifikasikan sebagai dokumen sulit di bawah Akta OSA, Official Secrets Act. Kita semua tahu ada dokumen-dokumen yang mungkin terklasifikasi di bawah undang-undang tersebut. Tapi ini bukan berkenaan dengan dokumen tersebut. Tuan Speaker, kita nak tahu fakta dia. Adakah apa yang disebut oleh Yang Berhormat daripada Paguh betul? Atau apa yang disebut oleh Menteri Kewangan kita betul? Both cannot be telling the truth. They are inconsistent. One is not true. Jadi apa sudah berlaku? Kenapa Yang Berhormat Paguh sekarang tidak berani nak dedahkan perkara itu? Dedahkan dalam parlimen. Bagi tahu sebenarnya apakah maklumat yang sedia ada di dalam tangan beliau. Is this government lying to the people of Malaysia? Adakah satu pembohongan di hadapan kita yang perlu kita bongkarkan? Pimpinan Ismail Sabri, Perdana Menteri kita sekarang, adakah mereka tidak membawa apa yang benar kepada rakyat Malaysia? Di mana keadaan ekonomi kita sangat teruk sekarang? Walaupun ekonomi sangat teruk, masih boleh kerajaan kita membuat keputusan untuk mengadakan pilihan raya negeri. Saya di sini minta kerajaan kita, Perdana Menteri kena ikhlas. Come to the Dewan, answer these questions. Number one, adakah kita mempunyai seorang peguam negara sekarang? Siapakah beliau? Kedua, adakah beliau mempunyai tanggungjawab untuk memberikan respon-respon, penjelasan-penjelasan apabila isu-isu undang-undang berlaku? Apakah tindakan kerajaan terhadap tuntutan atau keputusan yang dibuat berkaitan dengan tuntutan Sultanan Sulu seperti mana saya sebut tadi? Dan of course, the most important thing, berkaitan dengan apa yang dibuat pendedahan bahawa keadaan ekonomi kita memang tenat. Saya nak tahu, adakah ini benar dan apakah sebenarnya yang kita didedahkan di dalam dokumen-dokumen
yang disebut dan dirojok oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin itu. Kalau tidak ada kebenaran dalam keadaan itu, adakah tindakan akan diambil terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana beliau telah pun membuat pendedahan tersebut seperti mana dilaporkan. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya persilakan Yang Berhormat Kaprah